Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Apa khabar sahabat Pesan Da'i? Bersama lagi dengan Ustazah dalam program Pesan Da'i pada hari ini. Untuk episod kali ini, Ustazah akan menyampaikan sebuah tazkirah iaitu mengawal kemarahan dengan sifat sabar. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah habis kita berdepan dengan situasi, insiden atau orang yang rapat dan dekat dengan kita ni? Janganlah jauh. Anak-anak, isteri, suami, adik-beradik, ahli keluarga, jiran-jiran, rakan sepejabat atau orang yang langsung kita ni indah kenal datang membuat provokasi dan membangkitkan rasa marah kita ni di siang Ramadan. Maksud Ustazah provokasi di sini ni adalah perkara-perkara remeh-temeh, perkara kecil yang sebenarnya tidak perlukan timbul rasa marah yang benarnya. Ganya apabila di bulan Ramadan ini salah satu ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang berpuasa ini adalah sikap cepat marah ini mudah timbul. Baru juga kena jentik, udah dia marah. Walhal sebenarnya perkara tersebut dapat dikendalikan dengan kesabaran. Ustazah percaya sahabat yang mengikuti tazkirah Ustazah pada masa ini memang ada pernah berdepan dengan situasi sebegini. Hakikatnya agama Islam memang ada memberi panduan bagaimana kita ni sebagai orang-orang yang beriman menahan dan mengawal diri dan jiwa kita ni daripada menzahirkan rasa kemarahan. Menzahirkan yang macam mana tu? Macam mana tu yang dikatakan menzahirkan kemarahan ini? Dengan kata-kata, dengan perbuatan, semua ni jika diluahkan, jika dinampakkan, ianya boleh mendatangkan impak yang buruk, rosak hubungan sesama persaudaraan. Ada yang terguris, ada yang terluka hatinya oleh sebab kata-kata kita ni. Kerosakan seperti inilah yang perlu kita ni semua elakkan sebab ia adalah kerosakan yang berpanjangan yang mengundang perpecahan dan juga kebencian. Maka apabila sudah ada perpecahan dan juga kebencian, maka di situ tidak lagi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita ni buat ketika dalam diri kita tu ada timbul rasakan marah? Maklumlah jalan balik kerja panas apa itu ini, tiba-tiba kita di depan lambat je lagi, perkara sebeginian pun boleh menimbulkan kemarahan. Kita ni berbalik kepada kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang itu perlu mengawal diri dan juga mengawal kemarahannya dalam apa jua keadaan. Kita sama ada waktu itu kita berpuasa ataupun tidak berpuasa, kaedahnya tetap sama. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah wa idza kana yawmu sawmu ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'um shaimun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan puasa itu adalah benteng. Maka apabila satu hari, jika salah seorang daripada kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor dan janganlah ia bertengkar. Jika ada seseorang yang datang mencelanya ataupun mengganggunya, hendaklah mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, salah satu keutamaan dalam pendidikan di bulan Ramadan adalah memupuk sikap sabar.
kerana memupuk sikap sabar merupakan senjata orang mukmin dalam mengendalikan rasa marahnya. Sabar ketani dalam menjalankan perintah Allah, sabar ketani dalam meninggalkan larangannya. Marah itu memang boleh, tapi biarlah kena pada tempatnya. Marah yang bagaimana yang sebenarnya dibenarkan dalam Islam ini? Islam hanya membenarkan marah terhadap perkara yang berkaitan dengan agama. Contoh, agama Islam ketani diperlekehkan, dihina, ataupun perkara yang membabitkan soal halal haram, serta juga perkara-perkara yang berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar apabila ia dipermainkan ataupun dipersendakan. Ini memang ketani patut marah. Tapi kalau agaknya pasal belacan favorite kita, belacan dia kena taruh dalam sayur kegemaran kita. Habis kita marah, marah berhabis sampai naik tangan ketani. Maka marah seperti inilah yang wajib ketani kawal dan tinggalkan. Seseorang yang melakukan pengabaian dengan tidak mengawal rasa kemarahannya mungkin akan menatijahkan sesuatu yang besar. Kerana marah seseorang ini boleh bertindak di luar kawalan, hilang kewarasannya sehingga membawa kepada kecederaan, kebencian ataupun yang lebih buruk lagi membawa kepada jenayah iaitu pembunuhan. Ingatlah bahawa orang yang dikuasai rasa marah ini akan mudah dihasut dan dibisiki oleh syaitan. Kerana syaitan ia akan masuk melalui pembuluh-pembuluh darah dalam tubuh manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kali mengingatkan umat baginda mengenai kejinya nafsu marah yang tidak terkawal. Kerana ia merupakan antara pintu digunakan syaitan dan iblis dalam menguasai manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksud di sini ini adalah apabila seseorang marah, syaitan akan ambil peluang dan akan menyusup melalui saluran darah dan menggunakan peluang ini untuk menguasai dan menyebabkan orang yang marah hilang pertimbangan akal dan melakukan perkara-perkara yang di luar kesedaran diri. Berapa banyak yang kita dengar, yang kita baca ataupun yang mungkin pengalaman sendiri apabila dalam keadaan marah itu ada sahaja perkara-perkara yang banyak membawa kepada keburukan bila seseorang itu tidak mengawal kemarahannya. Dan hanya mereka yang berjaya sahaja yang menahan diri dengan sikap sabar dapat melepaskan diri daripada cengkaman syaitan. Pastilah orang yang bersabar ini akan diganjari dengan mendapat balasan ganjaran yang besar dan juga menguntungkan, apalagi setelah ia berjaya melepasi ujian demi ujian yang Allah berikan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dibalas dengan pahala tanpa batas. Selain daripada diganjari dengan pahala yang tiada batas bagi orang yang bersabar, orang yang berjaya menahan amarahnya juga dengan kesabaran turut diganjari oleh Allah semasa di hari akhirat. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan daripada Muaz bin Anas, ia berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allahu minal huri ma sya'a. Siapa yang dapat menahan marahnya padahal ia mampu untuk meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat sehingga orang itu memilih bidadari cantik sesuka hatinya.
Masya Allah, inilah pengurniaan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka yang berjaya mengawal kemarahan mereka. Dengan bantuan kekuatan rohani, begitulah juga memupuk hati agar sentiasa bersabar, membolehkan mereka ini mampu mengawal lidah, tangan dan juga anggota badan yang lain agar tidak digunakan untuk membalas balik atau menyakiti saudara muslimnya yang lain, walaupun pada dasarnya mereka ini sebenarnya ada peluang untuk membalas balik. Dengan mendiamkan diri atau tidak membalas balik adalah suatu perbuatan yang dihormati dan juga mulia. Dan orang-orang yang beriman dan juga bertakwa, salah satu antara ciri-ciri mereka ini adalah menahan kemarahan dan juga memaafkan kesalahan. Walaupun kesalahan itu pada mulanya bukanlah bermula daripada kita ni. Tetap sahaja baginda sallallahu alaihi wasallam menasihati kita ni agar bersikap berlapang dada, bersikap lemah lembut terhadap orang yang memancing kemarahan kita ni. Memberikan kemaafan itu adalah lebih baik daripada kita ni melampiaskan rasa marah kita ni, walaupun pada dasarnya kesalahan itu bukanlah bermula daripada kita ni, tetapi bermula daripada orang yang mendahulukan. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu Taala turut memerintahkan orang-orang beriman ini untuk sentiasa bersabar ketika ada yang membuat marah. Jadilah orang yang penyantun dalam menghadapi orang yang tidak mengerti, dan jadilah orang yang pemaaf apabila disakiti. Bukan calang-calang pendidikan yang kita ni perolehi di sepanjang bulan Ramadan, sehinggakan menjadikan orang yang disakiti ini begitu kuat untuk melepaskan rasa dendamnya, rasa amarahnya, dan ia memberikan kemaafan. Bukan calang-calangnya setelah puas disakiti tetap sahaja kemaafan diberikan. Inilah ciri-ciri orang-orang beriman, orang-orang bertakwa yang perlu kita diterapkan dalam kehidupan kita ini. Selain daripada amalan berpuasa yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terdapat juga beberapa amalan yang dapat membantu meredakan dan mengendali rasa marah. Antaranya kita ni disuruh berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam diri, tukar posisi waktu mungkin masa marah berdiri itu duduk, bila duduk marah itu berlimpang. Kalau sudah masa duduk itu berlimpang dia nama berdiri semula, ataupun tadi ambil wudu kerana air wudu ni adalah bersifat sejuk, manakala marah itu adalah bersifat panas kan, maka panas itu lawannya adalah sejuk. Dan juga dianjurkan untuk memperbanyakkan beristighfar. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga turut menjelaskan kepada kita ni melalui sabda baginda bahawa laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Seorang yang kuat itu bukanlah yang handal bergelut, yang handal berkelahi, yang bergusti ataupun yang kuat fizikalnya, tetapi seorang yang kuat di sini ini adalah orang yang mampu mengawal dirinya sewaktu sedang marah. Inilah bukan semua dapat mengawal dirinya ketika marah dia, tapi dianjurkanlah juga pada ketanya ini lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini untuk memupuk sikap sabar ini dalam setiap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ini. Sama ada ujian yang kecil ataupun ujian yang besar, tetaplah juga kita ni hadapi dengan kesabaran. Kesimpulan di sini bukan kita ni tidak boleh marah. Boleh kita ni marah. Sebabnya kalau indah pemarah bahaya juga. Kalau terlalu pemarah
pun sangat bahaya. Memang marah ni memang perlu, lebih-lebih lagi apabila melibatkan dengan kesucian agama Islam. Jika ia berkaitan dengan perkara-perkara yang lain, adalah sebaiknya kita ni kendalikan dengan sikap sabar, berfikiran positif dan juga berlapang dada. Dan sesungguhnya orang yang bersabar ketika ia diganggu, pastilah akan selamat daripada hasutan syaitan dan selamat daripada menyakiti saudara-saudara muslimnya yang lain. Dan semoga nasihat dan panduan yang ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam hendaklah umat Islam jadikan sebagai pedoman dalam merawat sikap pemarah. Sehingga berjumpa lagi dalam siri yang lain. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.